Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam UiTM di hatiku. Tanpa membuang masa, adalah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Asmira Freska Anak Lai dan saya mengambil jurusan Diploma Pengurusan Ladang di bawah Fakulti Peladangan dan Agroteknologi di Universiti Teknologi Mara, Cawangan Sarawak, Kampus Mukah 2. Dengan ini, saya selaku mahasiswi UiTM ingin membuat satu perkongsian kefahaman tentang rukun negara. Seperti yang kita sedia maklum, rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Rukun negara mempunyai 5 objektif yang utama, iaitu untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh rakyat Malaysia. Kedua, memelihara cara hidup demokratik. Ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil. Keempat, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya. Dan yang kelima, untuk membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat 5 prinsip yang terkandung di dalam rukun negara, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menggambarkan bahawa asas kehidupan beragama merupakan prinsip penting kehidupan rakyat di negara kita. Sebarang bentuk ideologi atau ajaran yang menolak kepercayaan kepada Tuhan, seperti fahaman komunis, tidak akan mendapat tempat di negara ini. Ini adalah kerana agama telah menjadi unsur penting dalam membentuk rohani masyarakat kita. Di dalam Perlembagaan Persekutuan sendiri telah menetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan dan kepercayaan atau agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan seharusnya dapat menerapkan kepercayaan beragama secara positif yang boleh membangunkan pemikiran luhur dalam hubungan pelbagai kaum serta dapat membina jati diri yang padu. Prinsip yang kedua iaitu prinsip kesetiaan pada raja dan negara. Di negara kita, raja dan negara mempunyai kaitan yang sangat rapat. Ini adalah kerana negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Justeru, prinsip kesetiaan dan ketaatan kepada raja dan negara menjadi unsur dan ciri penting dalam soal kewarganegaraan di negara ini. Setiap warga negara Malaysia perlu menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja dan memerintah negeri tempat mereka bermaustatin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Prinsip yang ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai perlembagaan persekutuan. Prinsip keluhuran perlembagaan bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak kepada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang seperti yang disebut dalam perkara 4/1 Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Setiap rakyat mempunyai kedudukan atau taraf yang sama di sisi undang-undang. Justeru, perlembagaan memberi jaminan terhadap hak asasi, kefahaman rakyat dan keadilan sosial untuk semua rakyat di negara kita. Badan yang dipertanggungjawabkan memelihara keluhuran dan ketinggian perlembagaan ialah Badan Kehakiman. Badan ini berkuasa menentukan kesahihan sesuatu undang-undang. Prinsip yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermaksud setiap rakyat adalah sama tarafnya di sisi undang-undang negara tanpa sebarang diskriminasi kaum, gender maupun kedudukan. Oleh itu, keadilan merupakan elemen penting dalam menegakkan kedaulatan undang-undang. Kuasa kedaulatan dalam konteks undang-undang adalah merujuk kepada autoriti perundangan yang paling tinggi iaitu Perlembagaan Negara.
Prinsip yang kelima dan merupakan prinsip yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan dan pembangunan personaliti individu yang seharusnya dibina sejak kecil lagi. Prinsip ini juga berkait rapat dengan nilai-nilai moral dan akhlak masyarakat. Prinsip ini mesti menjadi panduan seluruh rakyat Malaysia supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan tamadun negara yang berasaskan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Kehidupan yang bersusila dan bersopan santun amat penting dalam konteks perhubungan etnik, terutamanya dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Dalam konteks ini, setiap warga negara sewajarnya tahu menghormati orang lain dengan mengawal diri daripada membangkitkan persoalan-persoalan sensitif kepada sesuatu kaum berkaitan kewarganegaraannya, asal keturunannya, bahasa, kebudayaan, serta kepercayaan dan agama yang dianutinya. Kesimpulannya, rukun negara haruslah dilihat sebagai internal cohesion atau kuasa dalaman yang dapat mengikat perpaduan dan semangat patriotisme di kalangan rakyat. Objektif dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara adalah sangat relevan untuk membentuk jati diri dan kepribadian yang mulia dalam diri rakyat. Mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, bermuhibah tanpa mengira kaum serta bersikap saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Melalui perpaduan akan dapat membantu negara untuk mempertingkatkan dan mempergiatkan lagi pertumbuhan ekonomi, mengelakkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan negara yang bersifat liberal dan demokratik. Dengan ini, saya akhiri tugasan saya dengan slogan, "Saya seorang mahasiswa yang patriotik kerana saya sedar akan tanggungjawab saya sebagai seorang warga negara yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara." Sekian, terima kasih.